angkat. Angkat orang. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم شيء لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati melainkan mati kamu sebagai seorang Islam. Ayahanda dan bonda, tuan haji, puan hajah, para alim ulama, tuan-tuan guru, para habaib, muslimin dan muslimat sidang Jumaah Masjid Rahimah, mudah-mudahan kita senantiasa hendaknya dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan lafaz syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala ala ni'matil iman wal Islam, atas nikmat iman dan Islam ini. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, inayah, iradah, petunjuk, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala masih lagi berikan kesempatan kepada kita pada pagi ini, alhamdulillah. Masih lagi kita dikekalkan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah,
juga kita dipilih oleh Allah Ta'ala berpagi-pagi kita dalam keadaan kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa yang kita baca bangun daripada mati yang seketika. Ada orang tidurnya semalam tidur yang terakhir, tidur terus tak bangun-bangun, tetapi kita tidur masih lagi dibangunkan oleh Allah Ta'ala pada pagi ini. Dan bangun pula bukan bangun biasa-biasa, bangun dalam keadaan masih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata ulama menyebutkan ada orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila diuji dia barulah dia rasa yang hidup ni subhanallah merupakan satu nikmat yang cukup besar. Sebab apa? Dunia ni tempat kita menanam, dan hasilnya kita akan tuai di akhirat nanti. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan manusia ni sedang tidur. Atas dunia ni manusia sedang tidur. Saya tidur, tuan-tuan tidur. Dalam kuliah pun tidur lah. Bukan sinilah, di Afrika. Tengah zikir pun boleh tidur, subhanallah. Tidur dalam iman, tuan-tuan. Guru saya sebut lah. Tengah tahlil pun tidur lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang tu tengah talqin di kubur pun tidur lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila datang kepada kamu malaikat, janganlah kamu takut, kamu gentar. Yang baca tu subhanallah, ustaz yang macam Syekh Arab, janggut lebat, sorban tebal, tapi kita lena lagi. Bukan sini lah, di Afrika. Nak sebut apa? Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, peringatan bagi yang hidup. Tapi nak sebut apa? Ulama sebut kita ni masih tidur, dan bila dah ada di dalam kubur, dah mati, barulah kita tersedar. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah, yang mana tidur tu bangkit-bangkitlah, tuan. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi ni kita nak sambung dalam kitab Permata bagi orang yang beriman, Lu'lu' lil Mu'minin, dalam satu bab yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab menilik nasib, tuan. Ni bab-bab meramal menilik nasib ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masih berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Bahkan bukan di negara kita saja, di tanah Melayu saja, bahkan di luar pun sama juga. Bahkan pada keadaan masyarakat Arab jahiliah pun ada yang namanya sebagai azlam, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran tentang bagaimana mereka yang menilik nasib ni guna azlam, iaitulah baling anak panah. Orang Arab dulu dia baling panah. Dia punya kaedah ni pun ada juga, masih ada pada hari ini, yang kadang-kadang tu pakai macam cabutan bertuah tu, dia gulung-gulung kertas kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhanku menyuruh ini, Tuhanku menyuruhku tinggalkan. Kemudian yang ketiga tu kertas dia biarkan kosong. Kalau ambil yang kosong tu, ni azlam ni zaman jahiliah. Kalau dia ambil contoh bab jodoh kan, nanti kita sebut. Kalau dia ambil panah yang tertulis Tuhanku menyuruhku, mana kata dia kena kahwin lah. Tapi kalau dia kosong, maka dia akan cabut balik. Ni azlam tu tak? Baik, jadi maka tak boleh ya benda tu. Tapi baik, mari kita tengok bagaimana sabdaan Nabi SAW tentang menilik nasib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata 'arrafan fas'alahu 'an syai'in fasaddaqahu bima qala lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mendatangi tukang telik untuk bertanyakan sesuatu kepadanya, lalu membenarkan apa yang diramalkannya. Nya tukang telik tu, nescaya tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Hadis disebutkan oleh Imam Muslim, Ibn Hibban dan Tabrani. Dan di dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW, diperkuatkan dengan hadis ni, man ata kahinan fasadaqahu bima qala faqad kafara bima unzala ala Muhammadin. Allahu Akbar. Ini satu perkara yang cukup besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Siapa yang mendatangi tukang telik
lalu dia membenarkan ataupun dia percaya apa yang disebutkan, nescaya dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal'azubillah min zalik. Yang ni riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang baik lagi kuat. Baik. Apa yang diturunkan ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala berkenaan masalah ghaib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Baik. Jadi ulama sebut apa pun yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni semuanya atas wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Allah Taala sebut dalam Quran. Bukan macam kita banyak ikut nafsu. Tetapi tidak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya atas nafsu kita ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam atas wahyu. Dan bila mana sebut tentang ghaib, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut dengan jelas, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang yang beriman. Maka bila mana sebut tentang perkara yang ghaib, tentang kewujudan syurga neraka, tentang bila tarikh kiamat, ya Muhammad mata sa'ah. Ini soalan yang pernah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, bila berlaku kiamat? Sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta Jibril pun, kan adalah hadis Jibril yang kedua yang panjang tu. Hadis yang sangat penting. Ya Muhammad, fa akhbirni anis sa'ah. Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku hai Muhammad bila nak berlaku kiamat. Pun ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana sebut tentang perkara ghaib ni, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Jibril alaihi salam bertanya, sesungguhnya yang bertanya mungkin lebih tahu berbanding yang ditanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu apa? Allah yang lebih mengetahui. Lalu bahawasanya kata ulama menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak mengetahui tentang perkara ghaib itu kecuali yang diwahyukan kepadanya. Apatah lagi kita manusia biasa yang lebih-lebih lagi tidak mengetahuinya. Yang mengaku masya-Allah tabarakallah dapat wahyu tu lagi kacau dah. Saya mimpi semalam dapat wahyu. Yang ni tuan-tuan pergi report cepat. Cukup bahaya. Akhir zaman ni masya-Allah tabarakallah, dia punya kebobrokan yang berlaku dalam amalan agama cukup banyak. Sampai kita pun, ulama pun jadi pening pula. Ulama pun pening pula. Sebab apa? Sebab fitnah tu dia muncul masya-Allah tabarakallah, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tanda akhir zaman ni, subhanallah. Makin lama ni makin pelik lah. Makin pelik. Tengok macam Islam, semayang macam kita, rupa-rupanya akidah menyeleweng. Banyak berlaku kan. Bila kita dakwa dia, tangkap dia marah kita balik. Dia kata kita ni menghukum orang masuk neraka, sedangkan panduan saja tak jelas. Ini yang berlaku tuan-tuan, subhanallah. Jadi satu tanggungjawab yang cukup besar kepada pihak berkuasa dan sebagainya. Amanah yang begitu besar. Sebab jarum dia ni cukup halus. Lalu oleh itu apabila seseorang Muslim telah mengetahui hal ini daripada Al-Quran yang ada di sisinya, kemudian menyatakan perkara ghaib ini dengan begitu jelas dan terang, kemudian mempercayai bahawa sesetengah manusia dapat mendedahkan rahsia-rahsia Allah yang dihijabkan kepada manusia, maka jelaslah dia telah mengkufuri apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia duk mengaku secara umum pula, dia duk pi hebahkan kepada masyarakat secara terbuka, maka jaga-jaga. Namun barang diingat, ada antara mereka yang disebutkan para wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan ilham, karamah kepada mereka. Ini tapi tidaklah
Dia berbual dalam Facebook, cerita dalam umum macam tu. Saya semalam Tok Guru saya dia minta sampaikan kepada semua bahawa kiamat ni minggu depan. Tuan-tuan ni bohong sangat ni. Dan jaga-jaga. Ataupun nak suruh amal sesuatu atas faktor-faktor yang tertentu, tu pun tak boleh dihebahkan sehingga boleh mendatangkan fitnah. Sebab ada para ulama, para wali Allah Subhanahu wa taala, para arifin billah yang Allah taala kurniakan ilmu-ilmu yang tertentu yang tidak ada kepada masyarakat awam macam saya, macam kita. Dia panggil apa? Pandang tembus. Itu dalam istilah dalam istilah kesufian. Ada orang dia menolak terus sufi ni. Tasawuf pun dia tak mengambil langsung. Sedangkan hakikatnya hidup kita ni masya-Allah tabarakallah. Kalau buang tasawuf tuan-tuan, macam mana Allah Taala nak terima ibadah kita? Takhallinya dengan tajallinya. Kalau tak ada yang ni tuan-tuan, habis. Nak buang sifat yang tak elok, namanya takhalli. Kita buang, kikih habis semua sifat yang mazmuah, buang. Dengki dengan orang, busuk hati, sombong, takabur, riak, sum'ah, nak buang. Ni disebut oleh Syekh Abdul Qadir Mandiri Al-Indonesia dalam Penawar Bagi Hati. Nak takhalli, nak buang semua. Kemudian tahalli, masukkan, kita hiasi dengan sifat-sifat yang mahmudah, masukkan. Dia kalau dia tak boleh biar kosong. Dia tak boleh buang ni tinggal kosong, tak boleh. Rumah ni kalau kosong seronok aduk tak. TI tak ada, mesti basuh tak ada, lantai seronok dah ibu-ibu sekalian duk. Lebih kurang. Jadi bila dah takhalli, dia tahalli, masukkan. Dia hiasi dengan akhlak-akhlak yang baik, sifat-sifat yang mahmudah. Dan bila mana dah tahalli, dah hias dah, subhanallah, maka terserah kepada Allah untuk mengurniakan kepada dia tajalli. Ini kena mengaji sikit yang tu bab lain dengan tok guru lain. Saya bukan tok guru. Dia orang muda-muda ni jarang mengajar tak. Dia baru dalam proses beramal, baru nak belajar-belajar. Cari guru-guru yang tua, yang mursyid, duduk dalam jalan tu tuan-tuan, istiqamah lah kita. Tapi ada orang yang menolak. Dia tolak terus tak boleh. Ni apa Tok Syekh duk mengaku? Dia bukan mengaku, dia cerita tu, pesan kepada murid dia supaya amal, bukan suruh duk post kat Facebook, expose, dedahkan masyarakat menjadi fitnah. Tidak. Yang berlaku hari ni sebab adanya social media. Yang berlaku. Sebagaimana tengok Al-Habib Umar bin Hafiz Hafizahullah, dia pesan supaya amalkan, banyakkan membaca ayat surah Al-Kahfi, banyakkan membaca di akhir zaman. Bukan nak suruh kita buat mesej berantai, tulis hantar pada orang, tidak. Ini menimbulkan fitnah kepada para habaib. Ini yang berlaku tu pada hari ini. Bila Sidi Habib Umar bin Hafiz Hafizahullah datang di tempat kita, dia pesan kepada kita banyak amal, kerana akhir zaman ni fitnah banyak. Dah kita yang duk tafsir ni, dia kata Habib Umar pesan ni pasal nak kiamat kot. Tu. Jadi dia pun balik, dia tulis kat dalam YouTube, dalam Facebook, dia upload gambar ataupun video dalam YouTube. Pesanan Habib Umar kerana kiamat semakin mendekat. Ini jadi fitnah tuan-tuan. Ini yang berlaku pada hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan bab surah Kahfi ini lama dah. Ayat pertama 10 terakhir. Jadi sebab itu masya-Allah tabarakallah, ini fitnah yang berlaku di akhir zaman, sikit-sikit masuk tuan. Jadi bila orang awam yang baca ni, dia kata ni mai dah Pak Habib duk bawa benda khurafat. Ni yang berlaku tuan. Wala'azubillah min zalik. Jadi sebab itu yang disebut di sini ialah tukang ramal ni. Ni assalamualaikum tok. Dia kita dulu tok saya ni anak saya nak menikah. Ni saya bawa main gambar dia. Tok tolong tengok tak? Tu. Dia pun ambil gambar kan, subhanallah. Dicek dia. Ini kalau bagi menikah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak selawat lah, saya lah sebut. Dia jenis dia lah. Dia kata payah ni. Pasal tengok gaya ni macam susah dapat anak, dia kata. Tuan. Lalu dia pun kata tak apa, minggu depan mai bawa orang dia sekali. Kita pun bawa minggu depan tu. Dua-dua mai. Bila dua-dua mai? Ni cerita taksub ni tuan.
Bila mai duduk, dia pun tengok tepuk tangan. Dia kata melengkung ni, dia kata, tu Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Memang ada dalam kitab Ibn Sirin pun ada sebut, tapi taklah kita ni kena percaya sungguh-sungguh. Sebab bab zuriat keturunan masa depan ni, sebab dalam ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita main teka-teka ni payah dah. Tapi ada orang dulu yang dia mahir, yang Allah Taala berikan kelebihan kepada dia. Dia tengok cara jalan, dia tengok muka, ada seri ke. Kita pun jadi pening lah, kita pun tak pandai tengok. Ada satu orang wali Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak mahu sebutlah dia mana. Kita tuan pakai api pula. Mai kawan tu bawa mai anak dia, budak muda. Dia tengok, kemudian dia tunduk bawah lah. Kita kata kita ni semayang kena jaga no. Dia kata lagi-lagi subuh. Tuan-tuan, dia bagi lah. Dia bagi lah. Subuh ni penting, dia kata. Ni mula waktu kita. Dia kata. Mau tak mangkit, dia kata. Dia kata macam duduk lautan, duduk menyendui tu, dia kata. Tuan-tuan, balik terus kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh faham ke tak? Mana kata apa? Budak tu tak semayang kan? Tu dia bagilah. Ni wali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukanlah kita balik dah dapat cerita tu pergi duduk dedah kat orang, cerita orang tahu tak? Kalau hang nak tahu orang tu semayang tak semayang, hang bawa kat orang pergi jumpa dia ni. Nanti dia boleh tafsir. Bukan urusan kita. Tu tuan-tuan. Sebab benda-benda ni benda yang sir, benda yang rahsia. Tapi kalau berlaku begitu, maka menjadi tanggungjawab kita untuk membentengi para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kena perbetulkan balik. Baik. Kalau di Hadramaut, di Yaman, subhanallah, ramai para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang amal mereka ni bukan macam kita dah. Mereka dah berada dalam satu martabat yang lain. Sebab apa? Sebab punyalah taqarrub mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat, subhanallah, orang-orang dulu, tok nenek moyang kita, orang Melayu kita dulu, subhanallah, tanpa kompas kan, dia boleh rentasi samudera yang begitu luas. Ada disebutkan sampai ke Arab, tuan-tuan. Ada yang mengelilingi dunia tanpa kompas. Sebab apa? Dia menggunakan sebab tu pentingnya kita mengaji tafsir. Bila mengaji tafsir, kena pula orang yang pakar sains. Wasama izatil buruj, demi langit dan gugusan-gugusan bintang. Saya pernah jumpa seorang profesor, dia pernah belajar dengan seorang syekh, dia boleh syarah tentang wasama izatil buruj, macam mana bintang ni yang menjadi petunjuk kepada pelayar di laut, tuan-tuan. Saya tengok, wish, yang ni bukan biasa-biasa tafsir ni, tuan-tuan. Dia boleh sebut kenapa Allah sumpah dengan langit dan juga bintang. Bintang ni subhanallah, dia banyak bentuk tuan-tuan di langit tu. Kita tengok sama bintang. Beza satu je, kalau tak ada bintang, hujan. Kita satu tu je. Kalau ada, tak hujan ni. Tapi bagi mereka-mereka yang mahir ilmu astronomi, sebagaimana Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Haytham, ramai lagi tuan-tuan. Kalau di tanah Melayu namanya Syekh Ahmad Al-Fatani, cukup mahir tuan, cukup hebat. Benda yang menjadi satu kebiasaan bagi mereka. Tuan-tuan, bayangkan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi ini bukan ilmu teka-teka. Sebab Allah bagi kelebihan kepada mereka. Sebab itu bila mana sebut ni, bila mana sebut tentang menilik nasib, maka ni orang Arab ni berlaku kepada mereka yang namanya azlam. Mereka main teka-teka, sehingga kan orang Arab jahilah, ibu-ibu sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, punyalah zalim mereka, punyalah jahil mereka. Ada satu ketika dalam keadaan mereka ni dah lah tawaf Kaabah pun ada yang dalam keadaan yang tidak berpakaian, wala'azubillah min zalik. Ada satu ketika bila mana orang Arab jahiliah ni dia mabuk, dia punyalah sampai satu tahap kemabukan yang sangat tinggi. Apa yang berlaku? Mereka nak tilik, mereka nak berjudi ni dalam keadaan yang dia nak belah perut seorang perempuan. Dia nampak ada satu perempuan lalu dalam keadaan mabuk, kaum lelaki Arab jahiliah ni. Dia kata mari kita main telik. Mari kita telik tengok. Siapa yang telikan dia betul, tekaan dia betul, maka dia menang. Wang pertaruhan malam ni semua dapat ke dia.
Dia buat apa tuan-tuan? Allahu Akbar. Dia tengok ada satu perempuan yang mengandung lalu di depan mereka. Pergi tangkap tuan-tuan. Apa yang berlaku? Tangkap, belah perut. Kawan ni teka lelaki ke perempuan? Kawan ni teka lelaki, kawan ni teka perempuan. Dia tengok sebuah betul. Tangkap, belah perut tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini yang berlaku. Allahu Akbar. Kalau di zaman adalah dulu, sekarang pun ada lagi. Saya pernah sampai di satu tempat. Dia kan bila mengandung seorang perempuan tu, dia ada namanya bidan lah. Tapi bukanlah macam sekarang ni bidan dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah tinggal lah benda-benda khurafat ni. Dia ambil buah kelapa tu kan, dia panggil apa? Lenggam perut lah. Acara lenggam perut. Minta maaf lah kalau ada yang terasa, saya minta maaf. Ni kita betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Dia ambil buah kelapa tu. Jadi bidan tu kata, ni bukan semua bidan lah, ni bidan yang amalkan macam ni. Dia ambil, dia tak tahulah dia buat macam mana. Dia uli-uli, dia ada limau, ada telur, ada kemenyan sikit, ada kelapa kan. Dia ayak di atas perut ibu yang mengandung tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia ayak, dia suruh tanam kelapa tu di belakang rumah. Tengok-tengok. Tanam tu pula ada cara dia dan ada hari dia. Ada bacaan dia, ada mantra dia. Bila ditanam, siapa yang tanam? Ayah tu lah. Wallahualam, saya tak pernah main lah. Ustaz macam terror lah. Dah, saya tak pernah buat lagi lah. Tapi ni adalah informal begitu. Jadi bila ditanam, bidan tu kata, tunggu dalam berapa tempoh ketika, tengok buah kelapa ni tumbuh tak tumbuh. Kalau tumbuhnya menjulang, ni cerita sikit lah. Tuan-tuan jangan balik buat pula. Kalau tumbuhnya menjulang, dapat anak jantan, dia kata, anak lelaki. Tiru sekalian lah. Kalau saya salah, tolong perbetulkan. Correct me if I'm not mistaken. Itu bahasa orang perempuan saya. Kalau tumbuhnya menjulang ke atas, kan buah kelapa kan. Pucuk dia tu bila naik. Maka anak lelaki dia kata. Tapi kalau tumbuh kat tepi tu pun ke bawah, tu anak perempuan. Oh, dahsyat dah. Kalau tak tumbuh langsung tu, tak tumbuh langsung, apa pun tak dapat, dia kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Punya dahsyat dah lah. Ini ramai lah ni. Buatnya pokok tu tak tumbuh langsung, tiba-tiba kawan tu lahirkan anak juga. Dia kata, ni mungkin cara kamu tanam tak betul kot. Oh, dia nak menang juga kena. Nak menang kat dia juga. Pasal dah boleh pengerah. Tu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini yang berlaku tu kan. Jadi sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bila menyebutkan tentang nilai nasib ni, maka amaran yang keras yang disebutkan oleh Nabi SAW 40 hari Allah tak terima sembahyang. Jadi sebab itu maka kena berhati-hati. Baik. Jadi sebab itu kita pun kadang-kadang bukanlah kata dengan bomoh saja dalam ilmu perubatan Islam. Memang orang Melayu kita ni terkenal dengan bomoh. Bomoh ni tak semua tak betul. Orang Melayu panggil bomoh. Arab panggil tabib, perawat, penyembuh, ataupun Cina pun panggil tabib juga kan. Kemudian dalam istilah sains dan juga yang moden pada hari ini dipanggil doktor, sama aja. Satu istilah yang sama menggambarkan ciri seorang perawat, sama aja. Yang tak boleh ialah yang mengajarkan benda-benda yang khurafat ataupun akidah yang tak elok. Kalau pergi jumpa doktor sekalipun, doktor tu mengajarkan akidah yang tak betul, kefahaman yang salah, benda-benda yang khurafat, duduk ramal, tak boleh juga. Takkan doktor nak tipu kot. Dia bukan masalah tipu. Masalahnya ni, nak beritahu yang ni tuan-tuan. Kalau doktor kata, saya pun pengalaman peribadi ada juga kan. Saya pergi buat medical check up baru-baru ni. Tak barulah, tahun lepas. Satu orang doktor non-Muslim. Saya baru pergi kan dia. Sebab saya dimaklumkan oleh kawan-kawan ni, dia antara orang yang okey lah bila check ni. Dia ada kepakarannya dengan teknologi yang dia ada di klinik tu. Kita pun pergi dah, bukan nak cerita kepakaran. Semua doktor pakar. Kalau dia tak pakar, dia tak buat klinik tu kan. Apa yang berlaku, saya pergi. Yang seronok dia tuan-tuan, di pintu bilik dia, walaupun dia non-Muslim, ada hadis sahih Muslim tuan-tuan. In English. Saya ingat saya hadis tentang dua nikmat yang sering dilupakan manusia. Nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Tapi dia pelekat dalam bahasa Inggeris di pintu dia. Dia non-Muslim. Saya kata, ini honor dia ni, saya kata kan.
Tengok ciri-ciri tu dah ada. Nak menerima hidayah tu ada dah. Jadi saya pun masuk. Dia berkata, sihat lah you. Saya kata, Alhamdulillah sihat. Dia kata, kurus belum tentu sihat, dia kata. Dan gemuk belum tentu sakit. Saya terdiam tuan. Saya diam tu kan. Doktor lah, takkan kita nak argue dia punya statement kan. Lalu dia pun sebut, okey, hari ni nak buat apa? Dia kata, saya nak buat full medical check up. Okey, buat test darah apa semua, kolesterol, gula apa semua, saya try lah kan. Sampai ada satu alat yang dia boleh check kita punya jantung kita ni, apa nama, ada ciri-ciri nak kena tekanan darah tinggi ke jantung ke, boleh check tuan-tuan. Saluran arteri, blood arteri apa semua, kita pun jadi faham lah kan. Lalu apa yang berlaku bila dah review kesihatan, dia kata hati-hati, jangan makan banyak makanan berminyak. Hari ni makan apa ni? Kena tanya tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melawak dia. Dia kata jangan makan makanan yang berminyak banyak sangat. Kemudian jangan makan yang berminyak. Kemudian lepas tu minum air sejuk, dia kata. Sebab dia boleh membekukan minyak tu di dalam saluran darah dan juga jantung kita. Lama-lama injak kita tersumbat. Ini saya share tu yang tuan-tuan. Kita biasa kalau pergi kedai makan kan, order makanan dengan air sejuk. Ini satu kaedah yang salah, dia kata. Ini bukan saya sebut, doktor sebut. Yang ni boleh pakai lah. Yang ni bukan ramal. Ni memang dalam istilah ilmu kedoktoran. Memang ada. Anda nak apa yang berlaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia pun sebut kat saya, dia kata, yang ni hak yang kemuncak yang saya nak cerita dengan tuan-tuan ni. Dia kata, you umur 26 masa itulah. Kalau you tak ada masalah apa-apa dalam pemahaman saya lah, sebanyak jadi doktor ni, banyaklah passion saya, you boleh hidup sampai umur 75, dia kata. Dia nak Muslim tuan-tuan. Dia kata kat saya, you boleh hidup sampai umur 75. You don't have to be worried lah. Yang penting you jaga makan. Saya tergamam tu kan. Dia tengok saya diam, dia tahu. Dia kata, I know lah. Dia kata, you Muslim, you tak boleh percaya ini teka-teka apa, you tak boleh percaya kan. Dia pula syarah kat dia tuan-tuan. Kena dia. Saya sebut ni, dia kata, sebagai satu pengalaman saya sepanjang jadi doktor. Kalau you jaga kesihatan semua, kalau Tuhan izinkan you, baru dia sebut tuan-tuan. Saya kena dakwah kan tuan-tuan. Saya balik tidak tak lenak lah. Sudah fikir, dia ni Islam ke tak Islam kan. Dengan hadis dekat pintu tuan, sebut pasal Tuhan lagi. Saya kata lepas ni kalau kopi ada harapan ni kan. Setiap kali saya pergi lepas tu, saya nak dakwah dia dakwah saya balik tuan. Jadi tak jadi tuan. Nak sebut apa? Hidayah ni milik Allah. Kita ikhtiar lah macam mana, tapi jangan tinggal doa tuan-tuan. Jangan tinggal doa. Kita balik jumpa orang, ya Allah, tadi saya jumpa si Fulan bin si Fulan. Dia baik ya Allah, bagi dia hidayah. Doakan, jangan tinggal tuan-tuan. Ini satu perkara yang perlu kita buat. Ya Allah, tadi saya jumpa sekian-sekian nama, baik orang dia, subhanallah, tapi dia tak Islam, tolong bagi dia hidayah ya Allah, kesian dia. Ni kita minta doa. Jadi sebut pasal menilik nasib ni, maka benda ghaib ni bukan pengetahuan kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong berhati-hati supaya kita tidak terjatuh ke dalam fitnah ataupun bahaya ni, perkara-perkara yang sebegini. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka apa yang berlaku tuan-tuan, takut-takut esok bila mana kita buat benda-benda macam ni, kita percaya dan sebagainya. Lah ni nak scan baby tu pun nak tolong jaga-jaga juga. Bukanlah kita dah tengok tu dah tahu jantina, ni laki ni lahir ni, kita pun dah confident. Belum tentu. Belum tentu. Buat tak ada masalah, tapi jangan terlalu percaya sangat. Kita check lah sekadar-sekadar saja. Mudah-mudahan Allah berkati kita insya-Allah. Dan hidup kita ni tuan-tuan, subhanallah, tak lama. Jadi tolonglah jangan rosakkan akidah kita dengan ni perkara-perkara yang disebutkan sebegini tuan-tuan, sepertinya azlam dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين
وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.